Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui bertemu dengan pemimpin utama parti politik kerajaan dan pembangkang bagi merintis hubungan kerjasama dalam pilihan raya umum ke-15. Menerusi kenyataan medianya semalam, beliau berkata inisiatif itu adalah langkah awal untuk mendapatkan pandangan pemimpin parti politik, namun tiada keputusan muktamad dibuat. Beliau turut mengakui antara pemimpin yang ditemuinya menerusi inisiatif itu ialah pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum ini Tun Dr. Mahathir menyatakan ada menemui Muhyiddin mengenai kerjasama menentang Barisan Nasional pada PRU 15. Muhyiddin menjelaskan selepas pilihan raya negeri Johor, beliau didatangi beberapa orang pemimpin parti politik termasuk daripada Pejuang. Bekas Perdana Menteri ke-8 itu berkata mereka sependapat untuk sebolehnya mengelakkan pertembungan banyak penjuru pada PRU 15 bagi menghalang golongan kleptokrat dalam BN kembali berkuasa. Jelasnya pandangan seumpama itu juga disuarakan oleh ramai penganalisis politik. Sementara itu, seorang guru kerugian sebanyak RM254,600 selepas terpedaya dengan sindiket macau scam. Mangsa berusia lingkungan 30 tahun terbabit mengalami kerugian berkenaan selepas menerima panggilan daripada dua individu yang mengaku kononnya sebagai pegawai lembaga hasil dalam negeri dan pegawai polis berpangkat sarjan. Ketua Polis Daerah Sepitang, Deputi Superintendent Syampin Pio berkata, kes bermula apabila mangsa menerima panggilan telefon daripada seorang individu yang mengaku sebagai pegawai LHDN pada 14 Mac lalu. Katanya mangsa terkejut selepas diberitahu kononnya mempunyai tunggakan cukai berjumlah RM38,500.90 atas nama sebuah syarikat yang didaftarkan atas namanya. Panggilan kemudiannya disambungkan kepada anggota polis berpangkat sarjan dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur. Dalam perbualan itu, mangsa dimaklumkan bahawa terdapat satu akaun bank berkaitan dana haram sebanyak RM312,000. Menurutnya, mangsa kemudian diminta supaya menyerahkan maklumat bank bagi tujuan penyiasatan akaun oleh pihak AMLA. Katanya bermula 14 Mac hingga 26 Mac lalu, mangsa diarahkan untuk memindahkan wang ke dalam 6 akaun bank yang berbeza. Mangsa hanya menyedari tertipu pada 30 Mac lalu dan terus tampil ke Balai Polis untuk membuat laporan polis. Manakala Dewan Bandaraya Kota Kinabalu membuka sebanyak 16 lokasi bazar Ramadan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu bermula petang ini hingga 2 Mei depan. Dalam satu kenyataan hari ini, Datuk Bandar Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Ali berkata, kebanyakan lokasi membabitkan tapak pasar malam selain tapak letak kereta dan laluan yang dijadikan lokasi sementara bazar Ramadan. Katanya antara lokasi bazar Ramadan di sekitar bandaraya ini ialah lintasan Dia Soka, Jalan Gaya, Indah Permai, Sembulan, Tanjung Aru, Pasar Malam Inanam, Pasar Malam Inanam Point, Pasar Malam Menggatal dan Pasar Malam Kingfisher. Beliau berkata bazar Ramadan di Bandaraya Kota Kinabalu dibuka mulai jam 2 petang hingga jam 7 malam, manakala lokasi yang membabitkan tapak letak kereta dan laluan tertentu penutupan kawasan dilakukan bermula jam 1 tengah hari hingga jam 7.30 malam. Katanya antara lokasi tapak letak kereta yang terbabit dengan pengoperasian bazar Ramadan ialah di lintasan Dia Soka, Jalan Gaya, hadapan Pasar Raya Batras, Indah Permai, Tanjung Aru, Sembulan, Pasar Malam Menggatal dan Pasar Malam Kingfisher. Beliau mengingatkan sebarang pelanggaran peraturan dan SOP boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Berita seterusnya, dua beradik yang hilang selepas keluar memancing di perairan Semarang, Labuan sejak semalam ditemui selamat hari ini. Dalam kenyataan media yang dikeluarkan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata kedua-dua mangsa berusia 18 dan 22 tahun terbabit hanya disedari hilang selepas tidak pulang ke rumah dan gagal dihubungi. Katanya bertindak atas maklumat berkenaan, pasukan operasi terus mengaktifkan gerakan mencari dan menyelamat di lokasi terakhir kedua-dua mangsa dilihat. Berdasarkan maklumat, kedua-dua mangsa
Muhammad Nur Hidayat Jafari dan abangnya Muhammad Nabil Jafari 22 tahun turun ke laut menaiki sebuah bot jenis gentian Kasha untuk memancing di perairan Semarang. Bagaimanapun enjin bot mereka mengalami kerosakan dan terpaksa bersauh untuk dibaik pulih namun gagal dilaksanakan. Menurutnya, kedua-dua mangsa seterusnya terpaksa meminta bantuan daripada sebuah bot nelayan yang sedang menangkap ikan di kawasan berkenaan. Katanya pada jam 8.40 pagi tadi, kedua-dua mangsa kemudiannya berjaya menghubungi ibu bapa mereka bagi memaklumkan keadaan mereka yang selamat dan dibantu sebuah bot nelayan tempatan. Kedua-dua mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak ambulans untuk rawatan lanjut. Seterusnya, jangkitan COVID-19 di Sabah kembali di bawah 200 dengan hanya 167 kes direkodkan hari ini berbanding 234 kes yang dilaporkan semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Mahsiri Manjun berkata, kadar jangkitan sporadik atau kes bergejala juga turun ke 43.71% hari ini berbanding lebih 50% sebelum ini. Beliau berkata peratusan yang lebih rendah itu menunjukkan risiko jangkitan COVID-19 di Sabah juga berkurangan dan dijangka menyebabkan kes baru terus berkurangan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.